Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kepada ceramah ini Dr. Zaidi, Dr. Muhammad Zaidi yang telah memberi suatu intro yang tinggi nilainya, terutama sekali nilai akademiknya. Dan seterusnya saudara-saudara, para pemimpin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan saudara-saudara yang seterusnya, penonton dan para publik sekalian. Jadi tajuk kita pada hari ini cabaran perbalahan politik terhadap usaha penyatuan ummah di Malaysia. Dalam masa 1 jam ini saya terpaksa meringkaskan apa yang saya akan perkatakan. Jadi ia akan merupakan suatu syarahan akademik yang dimailkan, dilembutkan penyertaannya atau pengucapannya, tetapi secara ringkas, tidak macam syarahan umum yang biasa saya lakukan. Jadi saya nak mulakan cerita ataupun ceramah saya ini. Saya rasa studio akan menguruskan perubahan keadaan ini. Jadi pertama sekali saya rasa yang saya nak sebutkan itu ialah tentang kepentingan usaha penyatuan ummah ini. Ini sebagai satu intro sajalah. Jadi kita dapati banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga ayat Al-Quranul Karim daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang hal seperti ini. Dan kalau sekiranya umat Islam itu suatu umat yang sedar terhadap Islam yang dikatakan Islam yang syumul itu, saya rasa tak perlu lagi saya menyebut hal-hal seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan supaya kita sentiasa bersatu padu, alaikum bil jamaah, kerana pertolongan Tuhan itu hanya akan diberikan kalau kita bersatu padu. Jadi kalau kita tidak bersatu padu, kita akan hancur. Ini janji Rasul dan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, Rasul telah memberi ingat sesiapa yang memencilkan dirinya, maka dirinya akan terpencil. Man syadza syadza finnar. Siapa yang memencilkan dirinya dalam bahasa politik, ia akan mengalami kemerosotan ataupun kekalahan yang teruk dengan dalam perjuangan politiknya. Jadi ini peringatan-peringatan. Dan Allah dalam Al-Quran mengatakan kita wajib bersatu padu berasaskan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah, wala tafarraqu, dan jangan kita bercerai-berai antara satu sama lain. Jadi oleh kerana itu, dalam menghuraikan perkara ini, saya akan memberi ruang sedikit kepada sirah Rasul, bagaimana Rasul telah membina suatu masyarakat, kemudian suatu negara, dan negara yang dibina oleh Rasul itu ialah negara yang mempunyai ciri-ciri yang terdapat dalam negara-negara lain di Eropah. Misalnya, Rasulullah telah membentuk suatu negara state, city state, negara bandar. Ini yang saya akan huraikan sikit. Dan bagaimana negara bandar yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah ini, kita boleh bandingkan dengan perlembagaan kita, antara perlembagaan kita dengan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah dan sebagainya, sebagai satu cara bagaimana kita boleh menjadikan semuanya ini panduan agar kita semua boleh bersikap sederhana antara satu sama lain dan tidak adalah yang disebut sebagai sikap-sikap ekstremis yang boleh memecah perpaduan kita dalam memperjuangkan Islam dalam negara kita sebagai suatu wadah politik dan sebagai suatu cara kita membentuk negara. Jadi soalnya ialah perbalahan politik dalam masyarakat kita ini berlaku mempunyai sejarah yang lama. Tetapi yang saya nak sorot di sini ialah menjelang kemerdekaan. Apabila kita cuba dihancurkan
kita punya kedudukan politiknya oleh British, maka kita telah bangun. Dan dalam kebangkitan itu kita dapati kita boleh bangkit apabila ada kata sepakat di antara rakyat dan istana. Yang ini juga penting. Kalau istana tidak memberi sokongan kepada kehendak rakyat, maka saya rasa akan berlaku kesebersalahan di kalangan rakyat. Oleh kerana itu, kalau istana juga akan melakukan sesuatu tanpa persetujuan rakyat, maka istana juga akan terpecil daripada rakyat. Jadi oleh kerana itu, perpaduan antara istana dan rakyat itu ibarat aur dan tebing. Mereka selalu perlu berbincang antara satu sama lain, dan inilah kesatuan ummah yang telah timbul apabila kita berjaya menentang Malaya Union pada waktu itu, dan dengan itu kita telah membuka jalan untuk kemerdekaan kita sendiri. Tetapi malangnya apabila kita sudah mau merdeka, sebelum pun kita merdeka, perpecahan sudah pun berlaku di kalangan kita. Perpecahan paling pertama sekali ialah perpecahan antara satu golongan para ulama yang menganggotai UMNO pada waktu itu, yang tidak setuju dengan sikap sesetengah pemimpin peringkat nasional. Style kepimpinan mereka itu tidak dianggap sebagai Islamik, dan ada antaranya ialah isu-isu yang berkait dengan loteri, kebajikan masyarakat dan sebagainya, yang menyebabkan para ulama ini mengambil satu kesimpulan bahawa jalan perjuangan kita tidak boleh dilalui bersama dengan UMNO, maka kita perlu mempunyai wadah sendiri. Lalu Ustaz Haji Ahmad Fuad, saya nak sebut di sini Ustaz Haji Ahmad Fuad telah memulakan perpecahan umat ini. Yang memulakan perpecahan umat ini ialah Ustaz Haji Ahmad Fuad. Jadi saya nak ulang di situ, mereka membentuk satu politik baru, iaitu Parti PAS, Partai Islam Semelaya pada waktu itu. Jadi persoalannya, gerakan Islam sebelum itu diketuai oleh Hizbul Muslimin di Gunung Semanggol. Tetapi oleh kerana Hizbul Muslimin ini partinya sangat kiri, macam parti-parti yang dipimpin oleh Ahmad Bustaman, Burhanuddin dan sebagainya, maka British tidak memberi ruang kepada parti seperti ini, menyebabkan mereka tidak mempunyai satu ruang yang cukup untuk bergerak. Bagaimanapun kita masih di bawah kuasa British. Jadi oleh kerana itu, sama ada kelahiran PAS ini sebagai suatu hasil adu domba yang dilakukan oleh para pemimpin Hizbul Muslimin supaya para ulama dan ilmuwan Islam ini, agamawan ini tidak lagi bersama orang-orang kebangsaan yang dianggap sebagai masih lagi merupakan buntut kepada penjajah dan sebagainya. Mereka memencilkan diri, menubuhkan PAS, dan hasilnya pada pilihan raya tahun 55 mereka gagal dapat apa-apa kecuali menang satu kursi di Krian. Itu pun di bawah pengaruh pribadi Tuan Haji Ahmad Hussein. Itu ruginya kita apabila kita berpecah daripada induk yang sepatutnya menjadi pokok perjuangan kita pada waktu itu. Walaupun kita mendapat sokongan kuat daripada sesetengah itu. Jadi bermula daripada itu, berlaku perpecahan-perpecahan seterusnya. Dalam UMNO sendiri telah ada parti serpihan tahun 51 juga, iaitu Partai Kebangsaan Melaya yang dipimpin oleh sayap kebangsaan diketuai oleh Datuk Un Jaafar. Datuk Un ni seorang negarawan. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan, pejuang kebangsaan dan sebagainya. Tetapi soalnya kita mengalami kerapuhan psikologi dalam politik. Apabila beliau gagal apabila mencadangkan sesuatu, ditolak oleh para pengikut, lalu kita merajuk
Ini satu perangai yang tidak sepatutnya ada dalam politik. Kita merajuk, lalu kita menubuhkan satu kumpulan sendiri yang dinamakan Partai Kebangsaan Melaya yang untuk meneruskan cita-cita Dato' Un untuk menubuhkan suatu parti politik multirasional sebagaimana yang kemudiannya ditubuhkan oleh saudara Anwar Ibrahim. Tetapi parti ini tidak dapat sambutan. Pada waktu itu masih lagi ada satu garis pemitah yang luas di antara kumpulan masyarakat Melayu, Cina, India dalam masyarakat kita. Mereka masih lagi hidup berasingan, tidak seperti sekarang. Maka oleh kerana itu parti ini tidak mendapat apa-apa. Dan tahun 53 lahir lagi Parti Negara yang dipimpin oleh Dato' Un Jaafar. Dan dari segi secara peribadilah, di sinilah saya baru mula sudah sedar tentang politik di negara kita. Dan begitu juga nasib Parti Negara ini hanya menang satu tahun 59. Itu pun menumpang orang Terengganu daripada Johor, daripada KL. Padahalnya UMNO ditubuhkan di Johor. Kemudian dibawa ke Pantai Timur, Dato' menanglah di Terengganu satu, tetapi satu kemenangan yang tidak memberi arti apa-apa. Jadi pada waktu itu yang tegaknya ialah Partai Perikatan UMNO MCA MIC. Tetapi tahun 59 PAS telah memecahkan rekod dengan menendang keluar UMNO daripada negeri Kelantan, Perikatan daripada negeri Kelantan, dan mereka mula memerintah negeri Kelantan secara persendirian. Dan pada waktu itu bermulalah cerita bagaimana Kelantan mengalami kemerosotan dari segi ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya, kerana untuk mendukung cita-cita politik baldatun tayyibatun warabun ghafur. Jadi saya tidak nak mengulaskan ini kerana kita tidak mempunyai waktu yang cukup, dan kalau saya ulas mungkin tidak banyak benda yang boleh diperkatakan, dan mungkin maklumat yang saya berikan itu tidak boleh diterima oleh orang PAS sendiri. Bagaimana ada kemungkinan mereka mengatakan saya adalah seorang yang bias kerana saya sendiri pada suatu waktu terlibat dalam gerakan yang menentang perjuangan PAS dalam negara kita. Kemudian serpihan yang ketiganya ialah serpihan Tengku Razali semangat tahun 46. Ini pun bukan kerana dasar perjuangan, tetapi kerana krisis kepimpinan. Kalau orang bertanya saya, apakah krisis yang dihadapi oleh parti-parti politik dalam negara kita, maka saya akan katakan krisis yang berlaku ini bukan krisis dasar perjuangan, tetapi krisis kepimpinan. Itu yang berlaku. Jadi kalau kita nak fokus sekarang ini bagaimana nak menyelesaikan perbalahan politik dalam masyarakat kita, kita tak perlu cakap tentang dasar Islam ke kebangsaan ke ataupun kiri ke kanan ke, tapi kita perlu baiki kepala dan mentaliti para pemimpin. Saya rasa rakyat pun hanya akan ikut begitu sajalah. Yang menyebabkan kita berpecah belah ialah para pemimpin. Kita berhadapan dengan krisis kepimpinan. Itu masalah yang kita hadapi. Kemudian akhir sekali ialah Partai Keadilan Nasional yang dipimpin oleh saudara Anwar Ibrahim, dan inilah juga ialah parti ini lahir kerana rebutan kuasa di antara Tun Mahathir yang dianggap sebagai seorang Firaun yang nak berkuasa sampai ke hari kiamat, dan saudara Anwar Ibrahim yang begitu rakus untuk menjadi Perdana Menteri dalam tempoh yang cepat. Maka krisis di sini ialah krisis kepimpinan dan kecekcokan personaliti yang telah menyebabkan pecahnya perpaduan di kalangan umat kita. Sedangkan PAS pula telah melahirkan juga 4 serpihan, iaitu satunya Berjasa yang dipimpin oleh Datuk Muhammad Nasir, dan saya sendiri terlibat dalam penyerpihan ini, dan saya mengakulah pengalaman inilah yang memberi suatu pengalaman pahit kepada saya
sampai saya mengatakan bahawa perjuangan politik saya sebelum itu merupakan perjuangan yang sia-sia. Walaupun kerana perjuangan itu saya mendapat peluang yang banyak. Mungkin dalam pilihan raya tahun 78 saya ditawarkan untuk menjadi setiausaha parlimen dengan syarat saya masuk pilihan raya di kawasan Dalam Puri dan sebagainya. Tetapi apabila saya sedar, pada waktu itu saya masih muda, mungkin saya boleh menjadi satu rekod sebagai seorang setiausaha parlimen yang antara yang muda pada waktu itu. Tetapi apabila saya ikuti hasil perjuangan itu, apakah kehendak saya apabila saya menggugat kedudukan PAS di Kelantan pada waktu itu dengan di bawah kumpulan Datuk Nasir dan sebagainya berjaya, dan apakah berjasa yang lahir hasil daripada perjuangan itu telah dapat melakukan sesuatu yang lebih daripada yang PAS lakukan pada waktu itu. Itulah saya rasa amat diragukan sekarang. Makanya serpihan itu juga, walaupun kami merasakan itu suatu dasar kepimpinan dan sebagainya, tetapi itu merupakan serpihan kepimpinan, style kepimpinan antara kepimpinan yang konservatif dengan kepimpinan yang lebih terbuka. Kemudian Datuk Asri pada tahun 83 apabila disingkirkan oleh grup yang menggunakan Datuk Nik Aziz. Pada waktu itu, sebelum itu, Datuk Nik Aziz ini seorang yang sangat loyal kepada Datuk Asri. Sehingga kan dalam tahun 78, apabila berlaku krisis Datuk Nasir, Datuk Nik Aziz menjadi satu orang yang ahli politik jalanan yang turun ke jalan raya mempertikaikan kebodohan orang-orang yang memecahkan PAS pada waktu itu. Tetapi saya apabila beliau telah dihantar kepada saya oleh Datuk Asri pada waktu itu, dia kata apakah perjuangan yang saudara lakukan ini mempunyai suatu motif dan yang tertentu ataupun maqasid yang tertentu. Saya katakan objektifnya ialah untuk menjadikan orang macam Ustaz ini sebagai menteri besar di negeri Kelantan dan sebagai pemimpin politik yang diberi peranan yang lebih besar daripada kita menjadi puppet dalam PAS pada waktu itu. Ulama pada pandangan saya pada waktu itu telah dijadikan sebagai puppet ataupun wayang kulit untuk menayangkan kehendak para pemimpin. Jadi oleh kerana itu, saya rasa ini juga satu bidang kajian yang boleh dilakukan oleh researcher. Bagaimana orang-orang muda dalam PAS boleh menggunakan Datuk Nik Aziz untuk menyingkir Datuk Asri. Jadi setakat itu sahaja saya boleh sebut di sini. Dan Datuk Asri pula telah diprovokasi oleh para pemimpin muda di belakang beliau supaya menubuhkan satu parti baru bagi menggantikan parti PAS yang sudah menendang mereka itu. Ini termasuklah Wan Ismail, Zahari Awang dan sebagainya, mereka itu di belakang itu, iaitu mereka yang dianggap oleh kami sebelum itu sebagai golongan sekular yang cuba mengambil kesempatan daripada kedudukan PAS dalam Barisan Nasional yang telah melahirkan banyak rezeki yang boleh direbut. Yang ini satu juga daripada persoalan yang kami lakukan. Jadi inisiatif Datuk Asri ini tidak memberi apa-apa kebaikan, dan Hamim ataupun Hizbul Muslimin yang ditubuhkan oleh beliau kemudiannya mati dengan begitu saja. Dan kemudiannya Angkatan Keadilan Islam Malaysia, AKIM. AKIM ini ditubuh oleh seorang yang tidak mempunyai nama yang begitu terkenal dalam PAS, sekadar seorang pemimpin daerah dan sebagainya. Selain daripada itu, timbul lagi serpihan-serpihan lain yang bukan daripada PAS dan UMNO, misalnya Bersatu, Perkasa dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, semuanya ini telah melahirkan suatu suasana semasa sekarang ini, di mana parti-parti Islam kebangsaan, parti-parti yang berlatar belakangkan Islam dan kebangsaan, hampir 10 buah parti.
Sedangkan parti yang berlatarkan orang lain, misalnya China, India, Kazakhistan dan sebagainya, saya boleh sifatkan sebagai satu sahaja, iaitu DAP. Jadi semua parti-parti ini di sebelah dan DAP di sebelah yang lain, sama ada DAP ini mendapat kawan atau lawan dan sebagainya. Dan saya dalam perbincangan saya pada hari ini, saya nak meletak orang-orang Melayu di sebelah dan orang-orang bukan Melayu di sebelah yang lain. Tapi malangnya orang-orang Melayu ini di sebelah secara berbalah sama sendiri. Dan DAP sudah dapat menyelesaikan perbalahan mereka. Kita kena ingat, satu masa MCA pernah digantungkan dan malah pada suatu waktu, kalau tak salah ingat saya, UMNO tolong pimpin MCA kerana berlaku perbalahan yang besar di kalangan masyarakat Cina. Tetapi akhirnya mereka semua itu pada mulanya mau diselesaikan oleh parti gerakan. Tapi Lim Keng Yew tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Maka yang ada sekarang ini di bawah DAP oleh kerana mereka membawa isu-isu ekstremisme, maka dapat disambut oleh orang-orang Cina. Tapi kena faham, salah satu daripada pada pandangan saya, objektif DAP bukanlah mau menjadi satu pihak yang selama-lamanya menjadi pembangkang. Yang kedua, mereka tidaklah juga akan menjadi ataupun berhasrat untuk menjadi orang yang memimpin teraju kerajaan. Tetapi hasrat mereka yang sebenar ialah mereka mahu mengambil tempat yang diduduki sebelum ini oleh MCA supaya yang mengambil alih itu lebih kuat, lebih gagah dan sebagainya untuk berhadapan dengan orang-orang Melayu, orang UMNO dan sebagainya yang sudah begitu mencengkam masyarakat kita, terutama sekali pada zaman pemerintahan Dr. Mahathir. Jadi oleh kerana ini percaturan politik ini kita perlu faham. Jadi kehadiran DAP sebenarnya bukan untuk nak menjadi Perdana Menteri, tetapi untuk menjadi orang atau kumpulan politik yang menampung kelemahan MCA pada waktu itu kerana sudah menerima de facto bahawa orang bukan Melayu itu merupakan subjek yang kedua dalam politik tanah air. Ini yang perlu kita faham dalam perbincangan ini. Kemudian melihat kepada keadaan sekarang, kita perlu menyatukan tadi. Islam suruh kita menyatukan. Orang-orang Islam baru kita kuat. Tetapi bagaimana kita nak menyatukan? Kita tahu penyatuan orang Melayu Islam itu penting. Kerana tanpa penyatuan ini, kita akan kehilangan satu-satunya dahan tempat kita bergantung, iaitu politik. Apabila mula mencapai kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman mengatakan, orang Melayu akan memegang peranan dalam politik. Orang Cina akan memegang peranan dalam bisnes, perniagaan dan sebagainya. Dan orang India akan memainkan peranan memakmurkan negara ini melalui sektor perladangan dan sebagainya. Orang-orang Cina lebih daripada berjaya dalam tugas yang diberikan. Mereka berjaya dalam ekonomi sampai kepada peringkat mereka menjadi orang pihak yang monopoli ekonomi dalam negara kita. Apabila kita berhadapan dengan pandemik, maka masyarakat Cina tidak pun gusar mengenai hal seperti ini kerana mereka mempunyai simpanan harta yang banyak dan masyarakat mereka tidak akan lapar walaupun kita berhadapan dengan kiamat. Itu bahasa kesar yang saya besarkan. Tetapi orang kita setelah 2 minggu kita lockdown, total lockdown, orang kita lapar, suffer kerana kita tidak mempunyai harta untuk kita berbagi sama sendiri. Dan apa yang saya pernah dengar daripada Tengku Razali, cara untuk mengkayakan masyarakat Melayu ialah kita melahirkan konglomerat Melayu yang kaya-kaya. Nanti apabila berada dalam keadaan yang tertentu, konglomerat ini akan menjadi orang yang akan membantu masyarakat Melayu juga gagal. Kerana orang kita apabila sudah menjadi orang-orang yang kaya, mereka akan menyisihkan diri mereka itu dari masyarakat dan mereka tidak lagi cinta kepada bangsa mereka itu. Oleh kerana itu,
hasilnya kita hanya tinggal satu saja dahan tempat kita bergantung, iaitu dahan politik. Tetapi apabila kita berkacah, berbelah, berpecah dalam politik, maka kemungkinan kita hilang satu-satunya dahan tempat bergantung ini besar kemungkinan. Tetapi kita hilang itu bukan artinya orang lain akan jadi Perdana Menteri, tetapi Perdana Menteri yang akan lahir pada waktu itu adalah seorang puppet yang boleh dipergunakan, yang hanya akan melaksanakan suruhan, yang sekadar mampu membaca skrip yang telah diberikan kepadanya dan tidak boleh keluar daripada itu. Itu peringatan yang saya rasa patut saya sebut di sini. Tapi walau bagaimanapun, keadaan ini tidak sekadar merugikan orang Melayu. Sejarah politik menunjukkan kepada kita, kalau sekiranya majoriti masyarakat itu, orang Melayu di sini sekarang 60-40. Kalau majoriti ini tidak memegang tampuk politik dalam masyarakat, maka 60% ini akan menjadi lalak langau politik dan mereka akan mengacau pemerintahan walaupun semewah manapun pemerintahan itu. Sebab itu setengah negara dalam dunia ini menentukan kota yang tersendiri. Ini orang ini kotanya berapa puluh peratus. Orang Melayu kotanya berapa puluh peratus. Jangan lebih daripada itu. Kalau sekiranya orang Melayu ini kotanya lebih daripada sekian peratus, maka orang yang selain daripada itu mesti diimport daripada negara lain supaya kotanya lebih daripada atau mencapai kota yang asal. Itu mesti dikekalkan dari segi politik. Terutama sekali kalau kita mempunyai negara-negara bandar, seperti bukan negara nation state, tapi dia punya city state dan sebagainya. Dan ini percaturan politik yang berlaku. Maka yang akan kita terima ialah kehancuran yang bermula daripada perbalahan politik, terutama sekali kita ini orang Melayu ni dari segi semangat sangat tinggi, tetapi semangat saja. Tengok kita bagaimana kita mempertahankan Palestin. Saya tidak nak mengulas hal masalah ini. Lebih-lebih kita mempertahankan Palestin. Sedangkan kita wajib memberi makan kepada rakyat kita yang lapar di sini. Tapi kita biarkan orang miskin, orang Papua, orang Kedana dan sebagainya. Tetapi kita sayangkan yang jauh daripada kita yang mempunyai perbendaharaan dunia yang besar, yang dimiliki oleh raja-raja mereka, yang dimiliki oleh kerajaan mereka, yang diboroskan oleh anak-anak raja mereka di seluruh negara-negara Arab itu. Palestin tidak memerlukan kita. Tetapi ini kalau saya sebut adalah suatu sensitif yang mengatakan bahawa Mahmud Zudi adalah seorang yang tidak mempunyai perjuangan politik Islam yang jelas. Macam dulu juga. Jadi oleh kerana itu, bahayanya negara kita akan terjebak dalam krisis sebagaimana 13 Mei. Bila terjebak dalam krisis, kita akan terbuka kepada campur tangan luar. Apabila campur tangan luar berlaku, kita ada kekayaan asli kita, maka mereka akan berbahagi kepentingan masing-masing. Orang Barat, orang Timur, orang Rusia, orang Amerika dan sebagainya berbahagi kepentingan. Sama seperti negara Turki sewaktu masa Perang Dunia Pertama, Kedua yang dianggap sebagai orang sakit Eropah pada waktu itu. Jadi perbincangan kita pada hari ini ialah suatu perbincangan yang sangat susah. Saya tidak tahu sama ada ini perbincangan politik, syarahan politik ataupun suatu syarahan akademik yang penuh dengan teori dan sebagainya. Oleh kerana itu, saya nak sebut satu masa ini berapa kali saya sebut. Aziz kata, Mahmud, saya jumpa Mahathir last week. Apa saya kata? Orang politik ini bodoh. Tahu kerja tapi tak tahu fikir. Maka saya ketawa-ketawa, saya tanya Pak Engku. Lepas tu Mahathir jawab, macam mana Pak Engku? Dia kata orang akademik ini cakap saja, kerja tak tahu. Inilah. Ada kemungkinan apa yang saya cakap hari ini bukan cakap politik. Orang politik tak suka macam ni. Sebab orang politik itu ialah pragmatik. Tapi kita cakap teori-teori akademik dan inilah kelemahan kita orang politik, orang akademik. Walau bagaimanapun, oleh kerana itulah dalam syarahan ini kita perlu
membawa para pemimpin politik kita balik semula kepada sirah Rasul. Kita belajar daripada Rasul, bagaimana Rasul menyelesaikan masalah. Saya nak sebut secara ringkas. Apabila Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peringkat kedua kenabiannya untuk membangun sebuah masyarakat dan negara, maka langkah yang paling awal dilakukan oleh baginda Rasulullah ialah satu, menamatkan perbalahan di antara Aus dan Khazraj. Perbalahan antara Aus dan Khazraj ini adalah suatu perbalahan tradisi yang beratus-ratus tahun dan sukar diselamatkan. Tetapi oleh kerana kekuatan, ketukuhan, keikhlasan Rasulullah, baginda dapat menyelesaikan mereka ini dan tidak ada lagi Aus Khazraj. Tidak lagi ada Kelantan Terengganu, tidak ada lagi Melaya, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Yang adanya ialah Ansar. Yang adanya adalah Malaysia. Tetapi malang kita sekarang ini, kalau saudara pergi ke Sarawak, ke Sabah, apa yang mereka perkatakan? Sabah for Sabahan. Sarawak for Sarawakin. Malaysia, go back to your country. Apa maknanya? Rasa permusuhan kaum dan daerah sudah begitu jelas kerana digambar-gemburkan, diprovokasi oleh para pemimpin politik kita yang mau merebut kepimpinan dan mengeksploitasi kelemahan rakyat bawahan. Sampai sekarang ini rakyat bawahan bergelegak mau berpisah antara satu sama lain. Dalam satu ucapan saya di Sarawak, saya katakan, kita adalah suatu bangsa besar. Negara kita bukan Malaysia, apatah lagi Sarawak, apalagi Sabah. Tetapi negara kita adalah Nusantara, Filipina, Indonesia, kita dan sebagainya. Ini bangsa besar. Cukuplah kita bercakap dan berfikir tentang orang Kelantan, mempertahankan kekelantanannya. Orang Perak, orang Selangor, orang Johor, walaupun kita ada sultan masing-masing, tetapi sultan mempunyai kuasa yang tersendiri. Tetapi apabila kita cuba bercakap tentang Malaysia sebagai satu besar, antara federal dengan state misalnya, kita tidak dapat menyelesaikan sensitivity di antara federal dengan state kerana kita ada masalah-masalah kedaerahan yang sangat mendalam. Maka Nabi telah menyelesaikan perbalahan Aus dan Khazraj ini dalam satu program, iaitu memberi nama baru, iaitu Ansar. Kemudian apabila orang Muhajirin, orang Mekah datang, maka ini satu kumpulan Muhajirin, satu kumpulan Ansar duduk di situ di bawah satu lambang yang satu, iaitu Muslimin. Kemudian ada di pesisiran, di mana-mana ada Yahudi, Bani itu, Bani Quraidah, Bani itu, Bani ini disatukan di bawah nama Yahudi. Ada satu lagi, kabilah-kabilah ni disatukan jadi Nasara. Jadi komponen-komponen ini, Ansar, Muhajirin, Yahud, Nasara dan sebagainya, diletakkan di bawah satu komponen yang sama, iaitu ummatan wahidah. Satu umat yang terdiri daripada orang Islam, Muslimin, tidak lagi Nasara, Muhajirin, Ansar, Muhajirin dan sebagainya, dan Yahudi, Nasara pun selagi. Maka rekod perjanjian itu telah dimasukkan dalam Sahifatul Madinah. Bagaimana tolong bantu asal-asal lagi, give and take antara satu sama lain, berasaskan kepada kepentingan bersama untuk mempertahankan Al-Madinatul Munawwarah. Nanti saya katakan Madinah Munawwarah ini sebagai satu negara kita bersama. Kemudian apabila begitu, berasaskan kepada ummatan wahidah, satu umat yang satu. Tapi satu umat yang satu ini perlu dibina oleh seorang pemimpin yang karismanya tinggi dan mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang hebat dan sebagainya. Tidak boleh direbut oleh orang lain dan tidak boleh dipertikaikan oleh siapa-siapa. Maka semuanya ini digariskan dalam Sahifatul Madinah, dan ini saya nak timbulkan, perlu kepada perlantikan satu pihak menjadi musuh.
iaitu musyrikin. Kita semua ummatan wahidah. Dan musuh kita hanya satu, iaitu al-musyrikun, orang Mekah pada waktu Nabi. Kemudian apabila Al-Jaziratul Arabiyah menjadi satu negara Islam pada waktu itu, sudah menjadi besar, tidak lagi city state sebagaimana Madinah, maka musuh kita ialah Al-Furs, kemudian Ar-Ruman. Jadi kita tahu, kalau kita mempunyai musuh di luar, maka kita tidak akan berperang di langit. Kata Soekarno, Malaysia Santoloyo. Dia tahu rakyat Indonesia pada waktu itu lapar. Maka untuk mengurangkan perbalahan dalam negara kerana kelaparan pada waktu itu, kerana beliau sangat berpolitik untuk membangunkan negara, maka dia menyerang Malaysia sebagai Santoloyo. Maka semua rakyat Indonesia yang semangat kebangsaannya tinggi marah kepada Malaysia dan tidaklah ada kecitukan dengan antara mereka sendiri. Ini saya punya pandangan. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Kemudian apabila Nabi nak memulakan masyarakat baru ini, mula-mula Nabi menubuhkan satu penempatan baru, iaitu Quba. Kalau kita pergi ke Madinah sekarang, orang bawa kita ke Quba. Saya nak tanya apa tu moderator kita, nak tanya rakan-rakan kita Akademi Islam, nak tanya Said yang menjadi pemandu haji. Apakah yang kita ceritakan kepada hujat itu, zuwar itu? Quba itu apa? Yang kita ceritakan Quba itu ialah masjid sekian-sekian. Quba itu adalah penempatan baru yang menghimpunkan elemen-elemen baru yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembangunan. Amalnya satu camp melaksanakan atau menyediakan satu masyarakat baru. Kemudian bila Quba style dalam masa yang cepat, Ansar, Muhajirin dan sebagainya, maka Nabi telah memulakan penubuhan sebuah negara yang dinamakan Al-Madinatul Munawwarah, iaitu bandar yang bercahaya, city state. Jangan kita tanya itu negara Islam ke negara kebangsaan, kerana jawapannya itu adalah city state yang sama karakternya dengan apa yang ada di Athens, di Apollo. Artinya satu negara yang memenuhi kriteria antara bangsa pada waktu itu, namanya negara bandar. Cuba balik kepada sejarah pemerintahan Roman dan Athens dan Greek, bagaimana peranan city state di situ. Kemudian bila sudah ada city state, Al-Madinatul Munawwarah, yang diberi fokus kepada Nabi pada waktu itu ialah menubuhkan pasar perniagaan untuk memecahkan monopoli orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita jangan lagi membaca sirah berasaskan kepada kelebihan individu, bagaimana Uthman ibn Affan menghadiahkan, memberi modal untuk memecahkan monopoli Yahudi daripada telaga itu. Telaga itu tidak ada peranan sangat. Yang adanya pasar yang ditubuhkan oleh Nabi tidak jauh daripada Masjidun Nabawi. Bila dia bertubuhkan city state, dia tubuh Masjid Nabawi yang jadi satu daripada Haramain sekarang. Kemudian pasar untuk ekonomi. Sebab yang kaya pada waktu itu ialah orang-orang Yahud dan Nasara. Apakah kita telah melakukan ini? Apabila Tengku mengatakan orang-orang Cina untuk ekonomi, dan bila berlaku 13 Mei, Tun Razak telah cuba menyelesaikan masalah ekonomi, baru ada kesedaran. Tetapi sejauh mana pemimpin politik kita telah memberi sumbangan kepada perkembangan ekonomi kita? Banyaknya mereka mengambil peluang untuk mengaut keuntungan-keuntungan peribadi yang bersifat keuangan dan ekonomi kerana kedudukan mereka yang mempunyai kuasa politik. Ini terjadi. Siapa yang tidak kaya setelah menjadi pemimpin kanan politik dalam negara kita ini? Canyalah dalam parti politik mana pun. Yang dikatakan parti politik, kalau tidak dia yang kaut harta
isterinya, kalau tidak isterinya, anaknya, kalau tidak anaknya, menantunya. Semuanya dia jadikan alat untuk mencari kekayaan masing-masing. Inilah kegagalan kita. Kerana nanti saya katakan yang kita peroleh sekarang ialah hanyalah tulang dan ada hanya sisa-sisa daging daripada daging yang dilapah oleh orang lain. Tetapi kita gagal untuk membahagi kepada rakyat sebagainya dan rakyat menjadi peminta sedekah. Sekarang ni moratorium. Apa artinya? Memberi sedekah secara runcit kepada rakyat yang lapar. Saya mengikuti satu persatu langkah-langkah itu. Pihak konglomerat besar tidak sedikit pun terjejas dan mereka tidak rugi satu sen pun kerana tawaran-tawaran ini. Yang menuntut, yang memikul kerugian ialah orang-orang kampung, orang-orang kecil, orang miskin dan sebagainya. Ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Supaya saya tidak bersemangat sangat, maka oleh kerana itu, satu lagi ialah kekuatan tentera. Politik iaitu penubuhan sebuah negara bandar, kemudian pasar, ekonomi, kemudian tentera dan sebagainya. Dan oleh kerana itu terdirilah sebuah negara Madinah. Saya rasa masa kita ni terlampau ringkas. Sepatutnya saya sudah berhenti 1 jam daripada pukul 10. Tetapi saya ambillah sikit kerana kita punya pengurusi pun sudah mungkin mengambil masa saya sikit tadi kan. Mungkin saya ambil 1 jam untuk saya, bukan 1 jam untuk jadual yang asal. Oleh kerana itu, kalau kita tengok negara Madinah pada waktu itu, kemudian kita balik kepada negara kita. Bila kita mencapai kemerdekaan, bila Nabi menubuhkan sebuah negara yang dinamakan negara Madinah, saya tidak nak masuk dalam perdebatan yang tidak memberi erti bahawa negara Madinah itu negara kebangsaan ke, negara city state ke, negara Islam ke. Saya tak nak masuk. Berbalahlah sesama kita. Siapa dia yang menang pun tidak ada keuntungan politik ke ekonomi untuk kita. Cuba kita tengok. Di negara Madinah itu ada bumi yang merdeka. Di negara Madinah itu ada rakyat yang berbilang kaum. Aus, Khazraj, Muhajirin, Ansar, Yahudi, Nasara dan sebagainya menjadi ummah wahidah. Kemudian ada musuh bersama dan sebagainya. Ada demokrasi iaitu syura dan sebagainya. Dan ada segala-galanya. Kemudian kita apabila kita membentuk kemerdekaan, walaupun terdapat kecep-kecukan dan sebagainya, elemen-elemen ini ada dalam perlembagaan kita. Pada kesimpulan saya, kalau kita nak berpolitik, politik kita zaman sekarang bukan masa politik untuk kita membaiki perlembagaan, menghabiskan masa untuk menukar peruntukan dalam perlembagaan, untuk menambah itu dan ini. Kuasa yang ada dalam perlembagaan, iaitu keistimewaan orang lain. Negara kita, daripada Sabah sampai ke Perlis, bumi kita yang merdeka. Kemudian, rakyat kita terdiri daripada berbilang kaum. Kita ada demokrasi berparlimen. Islam sebagai agama rasmi. Keistimewaan, hak istimewa kaum Bumi Putera, Melayu, Islam dan sebagainya. Ini merupakan satu doktrin pemerintahan yang kalau kita bandingkan dengan apa yang ada dalam Sahifatul Madinah, kalau kita mempunyai seorang atau mempunyai mentaliti objektif bagaimana memperjuangkan penubuhan sebuah negara Islam itu, kita perlu bermula bagaimana Nabi memulakan sebuah negara Madinah itu. Kemudian ia berkembang menjadi Al-Jaziratul Arabiyah yang Islamnya, kemudian sebagai satu sekian. Orang berbalah, negara Islam itu sifatnya ialah empire. Tetapi sedarkah mereka itu, negara Islam itu dimulakan sebagai city state. Dan Malaysia dimulakan lebih besar daripada Madinah. Kita ini nation state. Ada orang kita menolak nation state ini tidak mewakili idea Islam. Kerana
Islam itu empire. Tetapi untuk membina empire itu berapa lama kejayaan-kejayaan, kejatuhan, ketinggian, kenaikan sampai kita boleh menubuhkan Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya. Ini semuanya perkembangan-perkembangan yang ada. Maksudnya orang kita yang memperjuangkan kedudukan Melayu dan Islam dalam negara kita ini tidak cukup terbuka untuk membina sebuah negara yang boleh menangani kehendak kita. Dan kita bercakap dan berfikir tentang negara dengan mentaliti dan mulut yang ekstremis. Tetapi cara bekerja sangat lemah, bukan ekstremis. Sepatutnya kita, kerja kita ekstrim. Macam orang-orang yang dekat dengan kita itu. Mereka tidak cakap. Mereka bekerja kuat, ekstremis bekerja. Tetapi cakapnya kurang kerana kalau anda ada wang dan harta, anda akan survive. Tetapi kalau anda hanya cakap mulut air liur dan sahaja, ini adalah budaya orang-orang yang rendah dalam masyarakat kita. Oleh kerana itu, saya nak menganjurkan kepada parti-parti politik kita dalam negara ini, baik PAS, baik UMNO, omong-omong kosong untuk membaiki perlembagaan bagi tujuan itu, ini dan sebagainya, kita lupakan. Yang pentingnya ada di hadapan kita ialah kesatuan ummah. Kesatuan ummah. Al-ummah al-Islamiyah itu mesti diutamakan. Tanpa kesatuan ummah, jangan perkatakan. Dan apalagi kalau kita menggunakan benda-benda ini sebagai isu politik kita sendiri. Mengacau bilaukan pemimpin politik. Mengacau bilaukan masyarakat kita. Mengacau bilaukan. Dan di samping itu ada pula para ulama, para pendakwah dan sebagainya yang memberi pandangan masing-masing. Sehingga sekarang ini idea-idea Islam itu sudah menjadi idea serpihan yang kita tidak tahu lagi. Di mana pokok, di mana dahannya. Yang nampaknya ialah ranting dan dahan-dahan kecilnya saja. Ini telah dikacau bilaukan oleh kebebasan berfikir yang ekstremis, tetapi kerjanya tidak sekelumit, kata orang. Dan inilah yang perlu kita apakan. Saya nak kejar masa ni sudah jadi sangat bersemangatlah. Okey. Baik, kita merdeka. Kesilapan kita apabila kita merdeka, oleh kerana bapa-bapa merdeka kita tidak melatih kita sebagai seorang peribadi, sebagai satu grup. Tidak seperti mana yang dilakukan oleh Nabi. Apabila Nabi 13 tahun duduk di Mekah. Yang ini perlu kita utamakan. Yang perlu kita utamakan. Iaitu membina manusia. Membina manusia. Apabila dulu kita menubuhkan PKI, PKPI, menubuhkan ABIM dan sebagainya, kita mengadakan sekian. Tapi kita menghabiskan masa untuk mencaci orang lain. Mempertikaikan orang lain begitu begini. Sehingga kan dalam usrah-usrah kita dipenuhi oleh mengupat. Memperkatakan kedudukan, tapi kita tidak membina. Tetapi Nabi telah membina masyarakat jahiliah sehingga menjadi suatu masyarakat yang muwahhad, yang unity, yang bersatu padu. Mula-mula yang berasas kepada kabilah, kemudian boleh disatukan. Manusia yang sudah dibina inilah yang telah dijadikan asas kepada pembangunan negara Islam di Madinah. Tetapi kita tidak ada. Oleh kerana kita tidak ada, maka apa yang terjadi? Bila kita merdeka, kebanyakan orang-orang kita menganggap kemerdekaan itu sebagai lampu Aladin yang boleh menyelesaikan semua masalah. Bila kita merdeka, kita merebut hasil kemerdekaan. Sebelum merdeka, kita adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Tetapi bila merdeka, kita sudah menjadi orang-orang yang merebut hasil. Maka apa yang kita dapat ialah hasil yang remeh-remeh. Orang bagi saham mentah, kita jual pada orang lain. Orang bagi subsidi, kita jual baja kepada Cina-Cina dekat kampung kita. Orang bagi apa-apa sekali modal, kita makan modal. Orang bagi modal untuk berniaga. Sebelum berniaga, kita beli Mercedes dulu dan sebagainya. Ini apa yang berlaku. Tak patut kita pertikaikan. Semalam sudah berlalu. Besok masih dalam cita-cita. Realitinya hari ini, kata Umar Khayyam. Jadi saya tidak akan panjangkan masalah kebodohan kita
Tetapi hasilnya, tanah air kita yang dulunya sekian luas, termasuk tanah-tanah reserve Melayu, terlepas ke tangan orang lain. Katakanlah, walaupun tanah reserve Melayu itu tidak boleh dibeli sekeping-sekeping, tetapi bila dibangunkan atas itu, tanah itu asalnya berharga 1 juta. Tapi bila dibangunkan, ia sudah menjadi 2 bilion. Kita hanya memiliki 1 juta itu saja. Dan hampir 2 bilion itu adalah milik orang lain. Beginilah caranya orang-orang Yahudi menubuhkan negara mereka sebagai ganti kepada negara Palestin. Berapa kali kita memperingatkan kepada orang-orang kita, termasuk para pemimpin politik, para pentadbir, para yang menjaga harta masyarakat Islam dalam negara kita, jabatan-jabatan agama negeri, jabatan-jabatan agama di pihak pusat dan sebagainya, semuanya melihat hal-hal seperti ini sebagai masalah mereka sendiri. Harta yang dipungut, katakanlah sebuah masjid, pungut berapa? 10,000, 20,000 seminggu. Apa mereka lakukan? Buat pagar yang cantik-cantik untuk masjid sendiri. Sedangkan orang yang tinggal di tepi masjid itu pun kelaparan, tidak ada sesiapa yang ambil hirau. Ini yang terjadi kepada kita. Oleh kerana itu, demokrasi kita dibiarkan menjadi untuk kepentingan sendiri. Bila kita jadi orang besar, kita jadi wakil rakyat, kita jadi menteri, apa yang terjadi? Kepentingan kita sendiri dulu sebelum kepentingan orang lain. Parlimen telah dijadikan sebagai kedai kopi. Hak istimewa menjadi asas kepada pembentukan bangsa subsidi. Sehingga pada suatu waktu dipertikaikan, bangsa Melayu terutama sekali telah menjadi bangsa subsidi. Kemudian, kuasa pentadbiran, SUK, DO, ADO dan sebagainya. Apa terjadi? Telah dijadikan sebagai satu asas untuk rasuah. Siapa yang menentukan semuanya ini, kuasa-kuasa ini? Mereka ini. Tetapi oleh kerana itu, orang lain lebih cerdik daripada kita merasuah mereka ini. Jadi, apa yang ada kepada kita sekarang ini? Kedudukan raja-raja telah dianggap sebagai Quran buruk. Sebelum ini, sekarang ini sudah, alhamdulillah, para tuanku sudah mempunyai suatu kesedaran. Saya tidak kata sebelum ini tidak sedar, tetapi ada satu movement yang lebih baik daripada dahulu. Maka oleh kerana itu, kita pun berbalahlah. Bila kita dari semasa ke semasa, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi perjawatan dan sebagainya, dulu, kalau tuan-tuan duduk kat Universiti Malaya ni, yang dapat slab tu berapa orang yang balik berjaya, berapa orang yang balik tidak berjaya. Pergi ke England, pergi ke Amerika, makan angin je. Makan angin je. Balik tak siap. Kemudian balik tak siap pula, continue. Akhir-akhir ini barulah universiti kata yang tak siap balik, kamu sama ada apa-apa semua sekali. Itu kemudian apa yang terjadi? Kita telah mengalami kerugian dari segi strategi politik dan ekonomi kita dalam tempoh yang begitu 60 tahun. Saya jadi bersemangat ini kerana saya ada satu sedikit rasa sedih. Terutama sekali apabila saya berhadapan dengan junior-junior kita di Akademi Islam sendiri. Cukup susah untuk ajak bekerja untuk bangsa kita. Kita hanya bekerja untuk KPI saja, untuk diri sendiri saja. Kalau kira untuk KPI sendiri, saya boleh tidur dengan senang-senang. Saya boleh kumpul wang dengan senang-senang. Tak payah dibelanjakan. Bukan saya nak sebut dengan saya, tetapi saya mau menyebut kepada anak-anak cucu-cucu saya di sini. Cukup lihat untuk mengajak perjuangan, kecuali kalau ada kepentingan diri sendiri. Barulah ada. Ini saya bercakap kepada anak cucu saya di sini. Bukan bercakap kepada orang lain. Apatah lagi orang lain.
Anda yang perhitungkan ialah KPI anda sendiri. Persetankan selain daripada itu. Yang penting KPI saja. Sesiapa yang mempersempitkan otaknya untuk kepentingan dirinya saja, maka otaknya menjadi sempit, tidak lebih daripada dirinya saja. Kata Imam Syafi'i, sesiapa yang memikirkan kepentingan perutnya saja, maka harga dirinya tidak lebih daripada tai yang keluar daripada perutnya. Ini pesan Al-Imam Syafi'i. Jadi ini saya nak pesan kepada warga-warga Akademi Islam, Universiti Melayu dan sebagainya, supaya bangkit, tidak lagi menganggap KPI itu sebagai suatu pengikat yang diikat oleh Allah dan Rasulnya daripada Quran dan Sunnah. Kita ada perjuangan. Tanpa perjuangan ini, kita akan hancur, akan jadi hamba dalam negara kita sendiri. Tidak perlu sekarang ini kita bersimpati dengan Israel, dengan Palestin dan sebagainya. Orang Palestin itu telah menjual negara mereka itu kepada orang Yahudi sebelum orang Yahudi merampas negara mereka itu. Kesalahan mereka itu. Raja-raja Jordan, Iraq dan sebagainya menjadi ejen penjual tanah di Palestin pada waktu itu. Bila orang datang, sekarang ini mereka melihat mudah Palestin itu. Apa sekarang ini terjadi pada negara kita? Tempat di mana orang-orang luar datang ke negara kita ini menjadi tempat yang paling sesuai sekali untuk mencari kedudukan yang lebih dari apa yang mereka adakan. Ini kerana kelemahan kita sendiri yang menganggap bahawa kemerdekaan itu adalah lampu Aladin yang boleh memberi segala-galanya kepada kita. Oleh kerana itu, apabila sudah menjadi masalah, kita berebut sama sendiri. Tahukah apa yang kita berebut itu bukan dagingnya, tetapi tulangnya. Kita sudah dijadikan sebagai satu masyarakat yang hanya berebut tulang sahaja. Cuba melihat secara lebih mendalam ke dalam masyarakat kita. Sebenarnya apa yang ada di hadapan kita, termasuk apa yang ada di hadapan orang-orang politik dalam negara kita ini, tulangnya saja yang ada. Anda telah berebut tulang sedangkan isi telah dilapah oleh orang lain semua. Anda telah dibeli oleh mereka itu. Apa yang ada di hadapan anda hanyalah skrip yang terpaksa anda bacakan. Dan sebenarnya anda tidak mampu untuk menjadikan bangsa anda sebagai bangsa besar. Sebab anda sudah dibeli, sudah dikontrol dan sebagainya. Tak payah nak sebut anda, saya akan jadi Perdana Menteri. Menteri itu dan menteri ini. Tetapi semuanya sudah dibeli dan sebagainya. Sudah menjadi milik orang lain. Oleh kerana itu rakyat kena faham. Rakyat kena faham bahawa dalam masyarakat kita, kita perlu ada satu kebangkitan baru. Sebab perbalahan kita di kalangan orang-orang politik sekarang ini sudah mencapai satu peringkat yang paling kusut sekali. Kebodohan di kalangan kita dalam menentukan perjuangan kita. Kita berbalah lebih daripada orang kampung berbalah. Saya sendiri meluat tengok ahli-ahli politik kita berbincang dalam parlimen. Macam orang-orang bodoh. Macam orang bodoh. Saya tidak kata orang politik kita bodoh. Nanti ada orang saman pula. Macam orang-orang bodoh yang berbincang tak tahu hala dan sebagainya. Kita tidak layak untuk bercakap tentang kebangkitan kita, bangsa kita. Kerana kita adalah tidak mempunyai suatu daya pemikir yang kuat untuk menyatukan bangsa kita. Oleh kerana itu, dalam keadaan yang kronik ini, kita terus akan berbalah. Dan akan berbalah dan perbalahan kita sampai kepada suatu peringkat yang tidak waras. Oleh kerana itu, saya perlu dalam keadaan masa seperti ini, wang, politik wang. Anda faham tak? Anda faham tak? Apa maksud politik wang? Saya rasa anda tak faham. Politik wang bukan artinya sogok-sogok politik. Politik wang, calon pilihan raya membeli undi. Parti politik membeli ahli dewan, dewan negeri, dewan pusat dan sebagainya. Orang kaya membeli pegawai kerajaan. Orang kaya membeli menteri. Orang kaya membeli kerajaan dan banyak lagi. Jadi kalau semuanya sudah dibeli, yang kita yang mempunyai dasar saya begini-begini, semua kita sudah dibeli oleh orang kalau dalam keadaan sekarang ini. Maka siapa pun yang naik, sama ada A atau B atau C, tak penting. Yang pentingnya ialah kita perlu mempunyai suatu sikap baru untuk
merubah segala-galanya dan kita perlu balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membetul balik kedudukan kita. Jangan berfikir terlampau lokal. Berfikir secara universal. Saya tidak akan menyentuh tentang akhirat dan sebagainya sebab sudah banyak dipercakapkan oleh PU, oleh pegawai, oleh pendakwah itu, pendakwah ini, semua bercakap tentang akhirat dan sebagainya. Sehingga orang tak lupa, orang sudah lupa kepada dunia dan sebagainya. Jadi berebut sama sendiri. Oleh kerana itu sorry lah, jadi saya semangat sikit tapi oleh kerana itu saya menamatkan, saya nak bagi cadangan sajalah. Saya nak bagi cadangan. Sekarang ini, bagaimana kita mengatasi masalah kita? Saya nak cadangkan. Pertama sekali, Raja-Raja Melayu, tuanku-tuanku, perlu mengambil inisiatif sebagai pelindung kepada perlembagaan, baiki kedudukan. Kita tidak lagi perlu pada politik, parti-parti politik yang ada sekarang. Gantung perlembagaan, tubuh Magran. Dalam perbincangan saya dengan rakan-rakan di Akademi Islam berapa kali sebelum ini saya kata, yang paling selamat sekali ialah tubuh perlembagaan, tutup mulut orang politik berbalah. Di hadapan kita ini ada orang mati pada setiap hari. Puluh-puluh, ribu-ribu mati tiap-tiap hari. Ratus-ratus. Adakah kita tergamak masih lalu nak bercakap tentang politik? Nak suruh pilihan raya. Nak mengadakan pilihan raya itu dan ini dan sebagainya. Saya rasa sudah tidak waras lagi kita sekarang. Oleh kerana itu, Raja-Raja Melayu kerana mesti balik kepada kuasa mereka itu menggantung perlembagaan dan mengambil alih kuasa itu, memberi kepada suatu pasukan yang tertentu untuk melaksanakan kuasa-kuasa yang ada. Apabila mereka itu selesai, contoh di hadapan kita ada, apa yang dilakukan oleh Tun Razak, saya menghayati kerana saya sudah menjadi seorang muda pada waktu itu. Saya boleh ikuti apa yang dilakukan dan kalau sekiranya para tuanku tidak berbuat demikian, maka inilah tugas berat bagi rakyat. Tugas berat bagi rakyat untuk muhasabah semula, berfikir balik dengan para pemimpin politik mereka itu, supaya mereka itu berfikir balik, menjadi waras balik, hancurkanlah parti-parti anda semua. Pecahkan parti-parti anda semua, gabungkan. Jangan dikira lagi sensitiviti di antara PAS dengan Amanah. Wahai Abang Mat, sensitiviti antara PAS dengan Amanah itu sensitiviti yang mengarut. Sensitiviti antara UMNO dengan Bersatu itu sensitiviti yang mengarut. Wahai Tuan Guru Haji Hadi, wahai Datuk Seri Zahid Hamidi, wahai semua, wahai Perdana Menteri, ini semuanya sensitiviti yang mengarut. Pecahkan. Kemudian duduk sama bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dalam satu saat kita bersatu kembali, maka Tuhan telah membabaskan daripada kita apa-apa kemungkinan lebih buruk berlaku pada kita. Tetapi apabila kita mendapat kuasa kembali, kita menjadi angkuh, ego. Dan ini yang terjadi kepada kita. Dan saya masih belum mengharapkan bahawa ini akan terjadi sebagai satu cerita politik, tetapi sebenarnya merupakan cerita-cerita akademik yang akan berulang dari satu masa ke satu masa. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.